Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Paparan utama malam ini, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud di kediaman beliau di Demak Jaya, Petrajaya pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk hadir ke pertandingan akhir Bintang P. Ramlee dan Bintang Kecil. Ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, Datuk Cik Roslan berkata pertandingan akhir Bintang P. Ramlee akan diadakan pada 22 Oktober ini, manakala pertandingan Bintang Kecil pula akan diadakan pada 24 Disember nanti. Kedua-dua program yang kita atur ini adalah merupakan mendapat kerjasama dan bantuan erat daripada Kerajaan Negeri Sarawak, terutama sekali daripada Yang Berbahagia Tun lah. Yang mana akan diadakan di Stadium Perpaduan di Kuching, Sarawak. Kedua-dua program tadi. Jelasnya lagi, untuk tahun ini pihaknya akan mengadakan sedikit kelainan daripada tahun-tahun lepas memandangkan sudah 4 tahun tidak diadakan. Justru beliau berharap program ini akan mendapat sambutan daripada masyarakat setempat, bukan sahaja di Sarawak, malah semua rakyat Malaysia. Turut hadir Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nazrul Hakim Mat. Sejurus selepas itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat dari Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Sarawak. Kunjungan hormat yang diketuai oleh Pengurus Persatuan Cina Muslim Sarawak Cawangan Sarawak, Motta Lau, bertujuan menyatakan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak atas sokongan beliau selama ini terhadap persatuan itu. Bercakap ketika ditemui media, Motta Lau merakamkan setinggi terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah menyumbang sebidang tanah seluas 1.5 ekar bagi tujuan membina Pusat Kebudayaan Cina Muslim di Petrajaya kelak. The Sarawak government also give us a parcel of land to build our cultural center, Chinese Muslim cultural center. At this one, Petrajaya, we come here to express our gratitude to Tun Pehin Sri and the Sarawak State Government. Cultural Center, we get the detailed layout plan approval. We are going to submit the architectural plan, the engineering plan, and a mechanical engineering plan. Only all the relevant plans approval, and then we can start to do the building. Untuk rekod, Persatuan Cina Muslim Sarawak Cawangan Sarawak telah ditubuhkan pada 8 November 1996 dan penubuhan persatuan itu membuktikan komitmen masyarakat Cina Muslim khususnya kepada masyarakat Cina Islam dan bukan Islam. Turut hadir Timbalan Pengerusi Persatuan Cina Muslim Sarawak Cawangan Sarawak Muhammad Luk, Pengerusi Cakma Cawangan Kuching Lukman Ting Abdullah serta ahli-ahli persatuan. Selanjutnya di Serike, Kerajaan Sarawak tidak akan mengambil tanah rakyat yang terlibat dengan projek kerajaan secara percuma, sebaliknya menyediakan pampasan setimpal dengan nilai yang telah ditetapkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata, pengambilan tanah juga berdasarkan peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Katanya peruntukan tersebut menyebut tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Kita tidak ambil secara percuma. Kita buaya pampasan. Dan pampasannya pun dibuat mengikut penilaian yang dibuat, yang telah pun ditetapkan. Ini adalah perkara biasa yang diterima pakai di seluruh dunia. Cara kita membuat penilaian. Dan ini adalah sejajar dengan peruntukan yang ada dalam Kanun Tanah Negeri kita. Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan.
Dato' Amar Wan Tengah berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyampaian Cek Pampasan Tanah bagi projek Jalan Merudu Sungai Baji Serike di Dewan Suara Serike pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 sekali lagi menekankan bahawa kerajaan memerlukan tanah untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan semua rakyat. Kita memerlukan tanah untuk kita nak melaksanakan projek-projek. Ini adalah untuk kepentingan awal, untuk kepentingan kita semua. Dan kita merancang pembangunan demi untuk kebaikan masyarakat dan juga bagaimana ia boleh merancangkan lagi pembangunan di satu-satu kawasan. Bukan saja tujuan untuk memudahkan perhubungan, tetapi untuk membuka peluang untuk kita membangunkan kawasan-kawasan di sekitar yang melibatkan rakyat itu sendiri. Katanya Kerajaan Sarawak pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg sentiasa berusaha mencari jalan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik bagi merealisasikan usaha kerajaan melipat gandakan pembangunan di kawasan luar bandar. Seramai 162 orang penerima pampasan tanah bagi projek Jalan Merudu Sungai Baji Serike berjumlah keseluruhan RM7,997,859.87 melibatkan tanah seluas 14.45101 hektar atau 35.708 hektar. Beralih ke perkembangan di Miri, kerajaan telah mengenal pasti beberapa kelemahan dari segi pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana di negara ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugat Mbas, ini selepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuat teguran semasa mesyuarat khas Penggal keempat Parlimen ke-14 pada 20 Januari lepas. Katanya terdapat kelemahan dari segi pemahaman dalam kalangan agensi-agensi kerajaan di peringkat pusat, negeri dan daerah serta badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan berkaitan tanggungjawab mereka di bawah arahan MKN nombor 20 di peringkat sebelum, semasa dan selepas bencana. Beliau berkata demikian menerusi teks yang dibacakan oleh Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS Datuk Dr. Chai Kin Chung ketika merasmikan Majlis Penutupan Latih Amal X MPA-CCT tahun 2022 di Miri pada Rabu. Pada masa ini, pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan dogmatik yang tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Situasi ini menyebabkan proses penyediaan laporan, penganalisisaan, pembuatan keputusan dan pengurusan data mempunyai kelemahan yang ketara. Dalam konteks interoperability di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah turut menyeru agar setiap peserta yang telah mengikuti latihan amal ini dapat menilai dan memahami pelan tindakan kecemasan bertindak MPA-CCT dalam memastikan koordinasi dan tindakan mematuhi International Organization for Standardization ISO dan arahan-arahan MKN. Saya menyeru agar melalui pelaksanaan latihan amal ini, semua pihak dapat menilai serta memahami plan tindakan kecemasan bertindak oleh MPAC dalam memastikan koordinasi dan tindakan antara kementerian, jabatan, agensi, syarikat swasta selaras dengan pematuhan tahap SPS Code Requirements ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 serta menyebut tasrifan arahan MKN 18, 20 dan 21 dengan sepenuhnya. Latih amal X MPA-CCT ini diadakan selama 2 hari bermula 27 hingga 28 September 2022. Masih dengan laporan di Miri, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambe perlu segera menyerahkan senarai projek ke Pusat Khidmat Dun Lambe sebelum bulan November ini.
Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat, projek-projek ini akan dimasukkan dalam senarai projek transformasi rakyat RTP untuk dibincang sebelum diputuskan pelaksanaannya pada tahun 2023. Untuk RTP, untuk projek keperluan di kawasan kita, saya harap sebelum bulan 11 tolong buat senarai apa yang penting yang perlu kita buat di kawasan kita, terutama kawasan Tungkau dan Pekam, untuk kita masukkan ke dalam projek RTP 2023. Okay? Berucap dalam sambutan Hari Kuih Bulan 2022 di Miri pada Selasa, Dr. Ripin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lambeh turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar berjumlah RM10,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua Bakam, SJKC Chunghua Tukau dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Lambir. Dilunduk pula, hubungan kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Persekutuan penting bagi menjamin kelangsungan pembangunan di sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri OPA Billy Sujang memberitahu kerjasama tersebut dapat memberi impak positif secara keseluruhan kepada pihak sekolah dan juga para murid. Beliau berucap demikian ketika merasmikan sambutan Hari Malaysia bersama warga Sekolah Kebangsaan Sebandi Lunduk di sekolah tersebut pada Khamis. Sementara itu, Billy mengambil maklum tentang permohonan berkaitan keperluan makmal sains dan makmal komputer di sekolah itu. Beliau juga akan mengangkat permohonan dari pihak sekolah itu ke Pejabat Pendidikan Daerah Lunduk untuk perbincangan selanjutnya. Pada program sama, Billy turut mengumumkan peruntukan geran projek kecil luar bandar kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru BIBG SK Sebandi sebanyak RM5,000. Sekitar 150 orang terdiri daripada warga pendidik, ibu bapa dan murid telah hadir bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia serta menjiwai semangat patriotisme. Selanjutnya, pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan ketika menaiki kapal terbang berkuat kuasa 28 September 2022. Menteri Kesihatan Malaysia, Khairy Jamaluddin memberitahu kementeriannya bagaimanapun menggalakkan agar pemakaian pelitup muka terus diamalkan bagi individu-individu bergejala, berisiko tinggi dan mereka yang mengembara bersama orang berisiko tinggi. Jelasnya keputusan ini dibuat menggunakan pendekatan berasaskan risiko dan telah mengambil kira penambahbaikan dalam teknologi kapal terbang serta beban kes COVID-19 di Malaysia yang lebih terkawal ketika ini. Khairy berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Rabu. Tambahnya, antara penambahbaikan dalam pesawat sekarang ini termasuk pengudaraan yang baik dalam kabin, penggunaan penapis high efficiency particulate absorbing HEPA untuk mengeluarkan bahan cemar bawaan udara, susunan tempat duduk ke hadapan dan kekerapan penjadualan disinfeksi kapal terbang. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.